semua orang tengok dulu. Amirul Mukminin Al-Fawz. kena tunggu accept. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kalau dah ada 10 viewer boleh kita start Kita tunggu orang masuk semua dulu. Okey, baik. Alhamdulillah, kita tunggu sahabat-sahabat. Mohon komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua sahabat-sahabat yang sedang bersama saya di siaran live petang ni, mohon share. Kita akan kongsikan beberapa tips ya, ataupun pentingnya berkenaan rahsia-rahsia yang saya akan kongsikan sebelum kita menerima kedatangan tetamu kita yang paling kita tunggu-tunggu, iaitu Ramadan Al-Mubarak, dalam keadaan yang bagaimana yang terbaik untuk kita raikan. Di samping itu juga kita akan kongsikan juga berkenaan dengan tip-tip kesihatan secara tidak langsung, tip kesihatan yang kita akan kongsikan yang relate berkenaan dengan barang-barang yang ada di depan kita ni ya. InsyaAllah kita akan beritahu. Mohon komen kepada yang sudah bersama kita, apakah suara saya dapat didengar dengan jelas? Mohon sahabat-sahabat semua komen ya, apakah suara saya dapat didengar dengan jelas? Dah berapa orang tu? Ada 2 orang? 2. Alhamdulillah. Kita buat airport macam ni petang-petang ni. Minta maaf kepada sahabat-sahabat yang sedang menunggu saya di Akademi Araj. Nanti kita jumpa ya, InsyaAllah. Mas Izzati request friend. Alright. Okay. Alhamdulillah. Pada semua sahabat-sahabat yang sudah bersama kita di siaran, mohon share dulu. Mohon share sebanyak mungkin. InsyaAllah saya akan kongsikan berkenaan beberapa perkara penting, khususnya berkenaan tips bagaimana kita nak bersihkan hati kita sempena kedatangan bulan yang mulia, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apa khabar semua sahabat-sahabat yang sudah bersama saya ya? Sudah, mohon kongsikan dan share live kita petang ni. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi asbab kebaikan kepada kita semua. InsyaAllah kita akan kongsikan beberapa tips berkenaan dengan hati yang bersih dan beberapa peluang ataupun tips juga bagaimana kita ingin memulakan sesuatu pekerjaan atau kerjaya apa sahaja bidang kita ceburi ya. Alright, bergerak ya. Bergerak. Alright. Boleh start. Okay. Ada berapa orang tu? Dah 3 orang dah? 3 orang. Okey, baik. Boleh kita mula? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat yang saya kasihi, walau di mana pun kita berada, dengan kekanan kita tidak dapat berjumpa secara bersemuka, saya dapat berpeluang hari ini, Masya Allah, Tabarakallah, diberikan ruang untuk kita bertemu dan bersiaran secara live ya. InsyaAllah petang ni saya akan kongsikan berkenaan isu ataupun satu
perkara yang sangat penting di dalam setiap diri anak-anak Adam. Ya. Sebelum saya berkongsi dan saya terus kongsikan apa yang saya maksudkan tadi, saya mohon semua yang sudah bersama dengan saya di siaran, mohon share dahulu, share sebanyak mungkin. InsyaAllah akan menjadi asbab kebaikan, ya, dan menjadi saham-saham kebaikan kita semua bersama, insyaAllah. Bersyukur juga, selawat dan salam ke atas Nabi besar junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, atas nikmat Islam dan iman sehingga hari ini kita walaupun diuji dengan pelbagai musibah ataupun ujian, hari ini kita tetap masih boleh hidup sebagai seorang Islam dan iman, ya, sebagai seorang mukmin, ya. Jadi di sini kita sedang diintai oleh satu yang kita boleh katakan satu nikmat yang sangat besar, ya, iaitu kedatangan bulan Ramadan. Jadi janganlah pernah kita sia-siakan, kerana bulan Ramadan ini datang setahun sekali sahaja. InsyaAllah hadirin yang dirahmati Allah, baik di mana kita berada, insyaAllah kita dapat menyambut kedatangan Ramadan ini dengan cara yang normal, ya, new normal, ya. Mungkin ada di beberapa tempat kita sudah juga boleh melakukan solat berjemaah dengan SOP yang telah ditentukan oleh pihak kerajaan. Jadi sama-sama kita jaga perkara tersebut, jangan kita abaikan, ya. Baik, bagi seorang mukmin perlu saya tekankan, ya, kedatangan bulan Ramadan, ya, bahwasanya bukan sekadar satu bulan yang kita hanya boleh pandang bulan Ramadan sebagai bulan untuk kita berpuasa, ya, bulan untuk kita mengikat dari lapar dan dahaga. Tetapi ada perkara yang sangat penting juga di sini, ya, iaitu berkenaan dengan hati kita, ya. Kita menyambut kedatangan Ramadan ini dengan merasakan di mana Ramadan tahun ini dalam diri kita itu sendiri, ya. Jadi saya ingin menyentuh hadirin yang dirahmati Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, pentingnya hati yang bersih, ya, di dalam diri kita. Jadi bagaimana kita untuk memiliki hati-hati yang bersih? Saya ingin kongsikan tips bagaimana dan apa kepentingan dia. Yang pertama, sebagai seorang anak Adam, ya, khususnya sebagai seorang mukmin, kita tidak perlu mencintai dunia secara berlebihan. Tidak perlu mencintai dunia dengan berlebih-lebihan sehingga menyebabkan kita melalaikan atau melupakan dunia akhirat yang kekal abadi. Itu yang poin yang pertama, ya. Kerana ada orang tanya, Ustaz, bukankah kita kena kejar akhirat, cari akhirat? Benar, tetapi kita perlu seimbang. Sebab itulah kita ada garis panduan di dalam melakukan ibadah juga begitu, di dalam bekerja juga begitu. Maksudnya di sini dalam melakukan solat, dalam dua kepentingan solat, ya, ada solat fardu, ada solat sunat ataupun solat khusus, ya. Solat juga ada bilangan rakaatnya. Jadi tidak boleh kita kata, Ustaz, saya hari ini saya nak buat solat subuh 4 rakaat sebab saya bangun awal hari ini. Saya nak solat subuh 6 atau 4 rakaat. Tak boleh begitu. Ya. Begitu juga kita contoh terlewat bangun solat subuh, ya, waktu tinggal sedikit. Alamak, terlalu sedikit waktu yang berbaki, ya, sebelum habisnya waktu subuh. Kemudian kita membuat keputusan solat subuh hanya 1 rakaat. Ya, ini kegagalan dalam kita melakukan ibadah. Baik, dalam kita mengejar kejayaan dunia, apa yang kita tekankan di sini perlunya juga ada garis panduan. Yang pertama tadi, tidak boleh atau tidak mencintai dunia secara berlebihan sehingga melupakan akhirat. Jadi perlu seimbang. Contoh kita melakukan pekerjaan baik yang makan gaji di luar sana, ya,
Yang makan gaji di luar sana ada waktu bertugas. Kita mula bertugas beberapa, lepas tu ada waktu rehat, kemudian ada waktu yang lain juga sebelum habis waktu bekerja, di sini kita perlu faham keutamaan. Mana satu prioriti? Apakah pekerjaan yang kita sedang lakukan itu meletakkan kepentingan, contoh ada KPI, maksud saya KPI kita perlu siapkan dalam sesebuah organisasi, contoh sebagai factory ataupun kilang pembungkusan, perlu dalam masa 1 jam perlu menyiapkan 50 bahan contoh. Jadi kita telah ditetapkan, jadi kita boleh sesuaikan cara kerja kita, bagaimana kerja kita, dengan siapa kita perlu bekerja, semua tu dah ada susun aturnya. Jadi insya-Allah di dalam kehidupan juga begitu. Dan sebenarnya kita menyambut Ramadan, kita perlu bersihkan dulu. Bagaimana kalau kita mencampurkan urusan kerja kita tadi, urusan kerja yang kita diharapkan oleh majikan ataupun KPI syarikat bagi sesebuah individu, untuk 8 jam working hours pekerjaan kita perlu siapkan 50 bahan atau pembungkusan. Kalau kita tidak faham keutamaan kerja kita, jadi nanti akan berlaku kegagalan. Malah bukan saja kegagalan yang kecil, akan berlaku ralat di situ, kesilapan besar, boleh jadi bahan atau barang-barang itu rosak, lagi-lagi sekarang ni dalam konsep new normal sekarang, ramai sekali sahabat-sahabat yang lebih senang berbelanja secara online. Ini memberikan tekanan kepada sahabat-sahabat, kepada pihak-pihak syarikat, terpaksa melakukan pembungkusan, untuk proses A hingga Z itu ada SOP-nya, untuk buat checker, first checker, print, semua tu sampailah sending ataupun dihantar keluar kepada courier service. Begitulah juga dengan kita. Jadi nak kita beribadah macam mana pun boleh, tetapi perlu tahu keutamaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak tertipu dengan nikmat kelebihan yang ada pada diri. Ini sangat perlu kita ambil tahu, tidak tertipu dengan nikmat kelebihan yang ada pada diri kita. Contoh, kita selalu merasakan apa yang kita buat, apa yang ada dalam diri kita itu adalah yang paling benar. Sedangkan kemungkinan besar apa yang telah kita keluarkan atau arahan di setiap keputusan belum tentu benar. Jadi perlunya ada berlapang dada dalam musyawarah, mungkin juga dalam tim, dalam pasukan tadi. Dalam pasukan kita perlu bertanya pendapat, pandangan, yang mana lebih utama, yang mana lebih penting, dan kerana belum tentu apa yang kita rasakan benar itu adalah benar. Contoh, kita hari ini ada beberapa barang. Contoh hari ini dekat rumah kita semua ada garam, ada garam kat rumah. Rumah siapa yang tak ada garam? InsyaAllah semua tak ada garam. Semua ada garam. Kalau tak ada garam, tolong komen tak ada garam, nanti Ustaz hantar, Okey. Kalau ni Ustaz nak kongsikan, contoh berkenaan dengan kebaikan-kebaikan ibadah tadi. Sama juga dengan kita menggunakan sesuatu barang atau produk. Yang Ustaz buatkan sampel sini adalah garam Bukit Himalaya beriodin. Contoh dekat rumah Ustaz, rumah saya dah ada garam, betul. Tetapi yang Ustaz nak kongsi garam yang beriodin. Perlu kita tahu dalam beribadah juga begitu. Ustaz, saya dah solat dah tadi Ustaz, solat subuh. Solat subuh, ada orang solat subuh pukul 10. Jadi salah lah ambil garam. Ambil garam apa? Contoh, Ustaz, saya ambil garam A. Kita tengok A dengan B, perbezaan dia kat mana. So kita tahu. So kita akan dapat benefit lebih, dapat kebaikan lebih kalau kita ambil sesuatu yang berkualiti. Penting sangat
Itu baru dalam kehidupan seharian kita. Bagaimana pula yang terkait dengan isu-isu yang besar ya. Contoh garam itu sendiri. Hari ini Ustaz baru selesai buat satu program perkongsian kebaikan garam. Jadi bila Ustaz tanya, ramai kata semua dah ada garam, tapi diorang pun terperanjat bila sebut tentang garam beriodin, kat mana diorang nak dapat? Kat mana diorang nak dapat? Sedangkan kerajaan KKM telah mengisytiharkan bahawasanya garam iodin ni adalah garam yang paling sihat, yang terbaik dan wajib insya-Allah telah dikuatkuasakan untuk dijual di semua mana-mana pasar raya atau tempat. Sekiranya yang mereka jual tanpa iodin, mereka akan didakwa, ya, boleh diambil tindakan undang-undang, ya. Kalau tak salah Ustaz, compound boleh mencecah 10,000, ya. Sudahlah kita ambil barang yang kurang berkualiti, ya. Lepas tu memberi mudarat, akan memberi mudarat dari segi kesihatan kita, ya. Dari segi banyak perkara lagi yang terkait dengan isu-isu pelanggaran juga dengan undang-undang contoh, ya. Tapi insya-Allah di sini kami ada bekalkan, nanti boleh dapatkan dengan sahabat saya, masya-Allah, di gedung garam atau rumah garam Seri Aisyah. Boleh datang terus, ada nombor telefon di sini, ataupun boleh pergi kepada URL, ya, URL di website kami pembekalgarambukit.com, ya. Kepada yang berminat nak beli pukal pun kami sangat galakkan, sebab memang kami nak bantu masyarakat yang sekarang ni banyak sangat terjejas, banyak terjejas, kerjaya, hilang pekerjaan. Boleh mulakan semula, create menjana pendapatan dengan berniaga di rumah, insya-Allah. Dan boleh call Ustaz sebut, ya, 011-656-46799. Ustaz ulang, ya, maaf, ya. 011-656-46799. Terus je call, kacau nombor tu, insya-Allah mereka akan jawab dengan laju. Kalau dia orang tak jawab laju, bagi tahu Ustaz, ya. InsyaAllah sebut nama Ustaz, nanti ada dapat free. Nanti Ustaz bagilah free tu, Ustaz yang bagi, ya. Jangan risau, Ustaz suka bagi banyak free, ya. Mineral pun Ustaz boleh bagi free, okey. InsyaAllah. Jadi ini Ustaz cerita berkenaan satu dahulu. Nanti ada tak yang berminat nak tahu cara ataupun pengambilan garam yang sihat, ataupun Ustaz juga buka kepada soalan-soalan. Sekiranya ada apa-apa yang ingin bertanya, silakan, ya. Jadi Ustaz sambung, ya, kepada poin nombor 3 berkenaan dengan hati. Tanda-tanda kita memiliki hati yang bersih, ya. Poin yang ketiga, kita sentiasa bersedia meninggalkan dunia. Seperti mana yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, dunia itu akan pergi menjauh, sedangkan akhirat akan mendekat. Okey? Baik. Dunia ni maksudnya sementara. Bayangkan kalau kita tahu hidup kita ni tinggal 1 hari, 1 jam, 1 bulan, 1 tahun, rasa-rasa kita nak lepaskan tak peluang yang ada depan kita ni? Macam Ustaz dah cakap tadi, kita ada peluang ni nak jana pendapatan, tapi kita rasa alamak ni bukan peluang kita, ataupun kita rasa alah esoklah, lusalah. No. Peluang ni tak datang 2-3 kali. Ya. Jadi peluang ni kalau hanya orang yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah sahaja yang akan mendapatkan. Termasuk dalam melakukan amal ibadah. Itu termasuk, ya. Kerana rezeki ni peluang ini termasuk dalam salah satu cabang rezeki. Ya. Nanti jangan pula, Ustaz, bukankah rezeki itu telah ditentukan? Memanglah, ya, telah ditentukan, tetapi perlu adanya ikhtiar. Ya, tak boleh kita menadah saja macam tu. Tak boleh. Tak apalah Ustaz, kami dah dilahirkan memang susah. Keluarga kami 7 keturunan mungkin dah memang susah. Jangan. Ya.
Ramai sekali kita telah lihat, ya, baik yang non-Muslim, yang Muslim, ya, sekiranya mereka benar-benar tekun, berusaha dan tahu mengambil peluang, insya-Allah kejayaan itu milik mereka. Jadi jangan jadikan alasan lagi lepas ni. Begitu juga dalam melakukan ibadah. Kita hanya ada sebulan saja bulan Ramadan, tetapi belum tentu kita dapat menjadikan Ramadan yang akan datang ini yang paling berkualiti. Ya, jadi insya-Allah Ustaz doakan semua sahabat-sahabat yang bersama menjadikan dan mendapatkan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik pada pandangan Allah, ya. Baik. Bagi poin yang berikutnya, apakah kita boleh mengetahui, poin yang keempat, apakah kita boleh mengetahui ciri-ciri hati yang bersih, ya? Poin yang berikut adalah sentiasa mencari redha Allah. Poin yang keempat, sentiasa mencari redha Allah. Contoh, Ustaz, saya nak pergi kerja ni, setiap hari, apakah itu termasuk dalam ibadah? Terpulang, orang lain juga bekerja. Ada orang menjadikan kerjaya mereka dengan mencuri. Itu kerja dia. Apakah itu termasuk dalam mencari redha Allah? Itu tidak termasuk, ya. Walaupun itu kerja. Contoh meragut. Saya dah 2 tahun Ustaz, kerjaya saya meragut. Itu tidak termasuk dalam mencari redha Allah. Hati-hati, jangan salah faham. Ustaz cakap tadi perlu berikhtiar, betul. Tetapi ikhtiar yang syar'i, yang tidak melanggar syariat. Ya, begitu. Walaupun kerja kita remeh pada pandangan mata masyarakat. Alah, garam je pun contoh, ya. Jangan. Ustaz jual garam tau. Siapa minat nak jual garam dengan Ustaz, cepat call nombor tadi. Nanti hari-hari dapat jumpa Ustaz tau. Itu kalau sudilah. Kalau tak sudi, Ustaz pergi sana. Ya, okey. Baik. Jadi walaupun kita menjual sekecil barang, ada saudara kita diberikan peluang menjual di tepi jalan, contoh air, goreng pisang, ya. Tetapi mereka tahu, ya, dengan meletakkan mencari redha Allah itu di hadapan. Jadi orang masih bertanya-tanya, bagaimana Ustaz dengan hanya menjual sesuatu yang kecil pada pandangan makhluk tapi dapat redha Allah? Yang pertama, perlu betulkan niat kita. Walaupun hanya menjual sesuatu yang kecil pada pandangan manusia, tetapi contoh, ya, kita tidak terkecuali atau meninggalkan atau melalaikan ibadah kita. Contoh, Ustaz buat 2 perumpamaan. Orang A, ya, saudara kita yang A tadi jual goreng pisang, ya, jualannya beribu-ribu tandan, beribu-ribu kilo sehari habis. Yang kedua, ya, ada kilang yang sangat besar juga, membuat jualan berjuta-juta, tetapi jualan berjuta-juta sehari, tetapi tak sempat melakukan solat ataupun terpaksa meninggalkan solat berbanding dengan yang jual goreng pisang tadi. Ya, itu di tepi jalan. Hari ini Ustaz tak minta pun jual goreng pisang panas-panas, ya. Join Ustaz je jual garam. Sejuk, ada aircon, ada kipas, ya. Cepat call nombor tadi. Ustaz sempat gurau, ya. Jadi insya-Allah tak perlu berpanas, tak perlu apa, apalagi melalaikan. Kita tidak melalaikan atau dengan mencari redha Allah, dengan menjaga syariat. Sesuatu kita lakukan tidak terdedah dengan sesuatu perkara yang menyebabkan kita lara, contoh, sehingga kita terpaksa terlibat dengan maksiat mata, contoh, maksiat telinga, apalagi yang besar, ya, maksiat-maksiat lain. Itu termasuk dalam kegagalan dalam beribadah. Walaupun pada pandangan kita perniagaan itu successful atau sangat berjaya, sebenarnya kita perlu faham, ya, sekiranya kita mempunyai hati yang bersih, kita hilang, kita merasa tidak akan tenang. Walaupun dalam poket kita ataupun keuntungan syarikat kita berjuta-juta,
Yang pertama, kita hilang redha Allah. Apabila hilang redha Allah, na'udzubillah, kita akan hilang ketenangan, hilang keberkahan. Banyak sekali kesan negatif berbanding positif. InsyaAllah. Ustaz kongsi lagi. Nak kongsi lagi tak berkenaan dengan poin yang berikut, berkenaan hati yang bersih ni bagaimana? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, Ustaz kongsi poin yang berikut, yang kelima, iaitu berkenaan dengan bagaimana kita ingin mengetahui adanya hati-hati yang bersih, iaitu kita sentiasa perlu bersungguh-sungguh dalam menjauhkan diri dari terlibat dengan maksiat. Cuba sebaik mungkin kita cuba menghindarkan diri, mengelak. Contoh, kawan-kawan ajak kita pergi ke satu tempat, sekiranya kita tahu tempat tadi sesuatu yang ada punya percampuran, adanya sesuatu agenda ataupun aktiviti yang kurang baik, kita cuba hindarkan. Tetapi sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin yang sangat dewasa, yang bijak, bolehlah beritahu dia ataupun mengelak dengan jawapan-jawapan yang berhemah. Mungkin maklumkan juga pada dia, minta maaf hari ini pada waktu ni saya sedang sibuk bersama mak, ayah, adik-beradik, ada aktiviti begitulah contohnya. Kita pun nak jagakan relationship dengan sahabat-sahabat kita. Janganlah sebabkan kawan kita ajak lepak di satu-satu tempat, kita terus putuskan hubungan. Jangan sampai macam tu pula, InsyaAllah itu lebih baik. Okey. Poin yang keenam, kita perlu sentiasa menjaga kualiti amalan seperti keikhlasan, amalan dan kesempurnaan. Kita perlu menjaga, upgrade, sentiasa mempertingkatkan kualiti amalan kita, baik dari segi keikhlasan, baik dari segi kesempurnaan. Contoh, saat lagi kita terlibat dengan Ramadan, akan jumpa bulan Ramadan, kita akan melakukan solat sunat tarawih. Apa yang berlaku nanti? Kita akan keletihan di malam hari. Pastilah kita berpuasa satu hari tu akan sangat letih. Tapi tahun ni niat, ya Allah, sebab kita nak jumpa, nak jadikan Ramadan tahun ni Ramadan yang terbaik, berbanding tahun sebelumnya. Jadi walaupun tahun lepas contoh kita solat tarawih dengan hanya 12 rakaat, ataupun ada yang buat 6 rakaat, ada yang buat 21, macam-macam juga. Ada pelbagai juga, ada yang spend waktu solat sunat tarawih panjang juga, Tetapi kali ni jangan tekankan sangat dengan kuantiti tadi. Cuba dapatkan kualiti. Seperti mana garam kita tadi. Ni yang Ustaz sebut tadi, beriodin. Kenapa government kita, kerajaan kita tekankan berkenaan dengan perlunya pengambilan garam yang sihat. InsyaAllah nanti kita akan kongsi di Facebook detail, link ataupun artikel berkenaan detail garam beriodin ni. Kenapa perlu? Dia sangat bagus untuk kondisi badan kita juga, terutama sekarang ni tengah hari cuaca kita juga selalu panas, Setiap individu akan rasa keletihan, kan? Badan kita seperti apa? Kekurangan air, lesu, dehydrate macam tu. Lesu. Kita perlu ambil. Cara pengambilan nanti insyaAllah kita akan kongsi. Sahabat-sahabat Ustaz akan kongsikan. Baik. Poin berikutnya, perlu kita sentiasa memperbaiki hubungan dengan Allah. Bagaimana kita nak menjaga hubungan dengan Allah kalau kita masih mengabaikan atau mengambil remeh, mengambil enteng sesuatu yang penting. Ini makanan sihat ni, kita pun buat tak tahu je, buat je. Alah, tak apalah Ustaz, saya tak ambil ni pun tak apalah Ustaz, saya ambil garam lain. Contoh, boleh, bukan tak boleh, tapi kesan, kesan kualiti di situ. Begitu jugalah dengan kita melakukan ibadah tadi, kita perlu sentiasa mendekatkan diri atau memperbaiki hubungan kita dengan Allah.
ya, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selepas kita memperbaiki hubungan dengan Allah, barulah mudah kita untuk menjaga hubungan hablum minan nas, sesama makhluk. InsyaAllah bila hubungan kita dengan Allah sudah kita perkemaskan, sudah kita perbaiki hubungan sesama makhluk, Allah yang akan atur, Allah akan hadirkan orang yang baik-baik, ya, kawan yang baik-baik, ya, dan semua orang yang baik-baik akan mengelilingi kita. Itulah maksud Ustaz. Ya, InsyaAllah semua Ustaz yakin semua boleh, ya. Semua boleh, InsyaAllah. Jadi berkenaan apa yang ada di depan Ustaz, ini adalah sebabkan Ustaz hari ini ada program di sini di Rumah Garam. Rumah Garam Ustaz lah ni. Cuma Ustaz dia tak ada. Tapi kalau nak jumpa Ustaz, kena jadi inilah, kena beli nanti Ustaz datang sini, ya. Call nombor tadi, mesej, nanti jumpa Ustaz kat sini. Kalau tak jumpa Ustaz kat sini, nanti Ustaz hantar gambar Ustaz, jumpa Ustaz dalam gambar. Ya. Okey. Garam, lampu garam kita ada dekat sebelah kiri ni. Kemudian kita ada garam kasar, ada garam halus, ya. Semua ni garam beriodin, ya. Jangan risau, ya. Kita punya garam semua dah termasuk dalam kategori garam beriodin yang Ustaz cakap tadi, garam sihat. Garam sihat ni Ustaz nak kongsi sikit. Di sini ada beberapa tips, ya. Kaedah penggunaan garam beriodin, ya. Garam iodin mudah meruap. Kaedah penyimpanan dan masakan yang betul membantu dalam memastikan zat iodin kekal sehingga dimakan, ya. Kenapa perlu garam iodin? Kenapa garam, ya? Garam ni dipilih sebagai medium untuk menambah zat iodin kerana ia digunakan secara meluas oleh semua peringkat umur. Kos yang sangat rendah dan hanya diperlukan dalam kuantiti yang sedikit sahaja bagi memenuhi keperluan individu setiap hari, di samping mengamalkan pemakanan yang seimbang. Nampak tu? Jadi tubuh badan kita sangat perlukan garam beriodin ni. Cuma kita je tak tahu. Kita ingat kita sihat, terus sihat macam tu je. Kita ingat orang cerita pasal sakit sebab dia sakit, sebab tiba-tiba sakit. Tidak. Ini terkait dengan pengambilan makanan yang sihat. Ini sangat penting, ya. Sihat juga adalah satu tuntutan dalam Islam. Macam mana kita nak sihat kalau kita mengambil makanan-makanan yang tidak sihat? Jadi mungkin Ustaz boleh sentuh juga berkenaan zat atau pentingnya bagi wanita dalam fasa kehamilan atau berpantang serta menyusukan. Ada tak sahabat-sahabat di luar sana yang sedang mengandung, yang sedang hamil, ya? Yang belum kahwin jangan jawablah, ya. Ustaz doakan nanti cepat dapat jodoh, ya. Belum ada jodoh lagi, nanti kahwin dengan Ustaz je. Ustaz tersasul. Okey, baik. Keperluan zat iodin bagi ibu mengandung meningkat. Keperluan zat iodin meningkat kepada 2 kali ganda semasa hamil bagi menampung keperluan ibu dan janin. Nampak tu? Ya. Zat iodin ni akan jadi double, jadi berganda sewaktu dalam hamil, proses hamil ibu mengandung tu. Sebab memang perlukan iodin untuk seorang makhluk, setiap makhluk hidup ni, ya. Okey, baik. Kebaikan yang lain untuk ibu, kebaikan untuk ibu tadi, kenapa dia perlu, ya? Bagi melancarkan fungsi tubuh badan secara menyeluruh semasa mengandung, semasa hamil. Dan kekurangan iodin ini boleh menjejaskan kesihatan ibu tadi. Secara tidak langsung, ya, akan mengganggu juga pertumbuhan atau pembesaran bayi dalam rahim nanti. Jadi kata ibu mengandung boleh tak ambil, sangat dianjurkan, ya, perlu. Okey, baik. Kesan juga untuk bayi, ia bagus untuk membantu dalam perkembangan otak dan pembesaran janin. Kekurangan iodin meningkatkan risiko kecacatan atau pembesaran serta perkembangan janin, ya. Jadi
kepada ibu mengandung juga sangat-sangatlah dianjurkan. Ya, begitulah juga dengan untuk ibu yang sudah melahirkan, kerana ia membantu proses pemulihan badan selepas bersalin yang memerlukan ibu mengambil makanan berkhasiat yang dapat membekalkan pelbagai zat, termasuklah iodin ini. Dan iodin dapat kita ambil melalui garam yang ada di depan ni ya. Bagi mendapatkan iodin untuk bayi juga, bagi bayi yang sudah lahir boleh dapat melalui penyusuan ibu, kerana dia masih diperlukan untuk membantu perkembangan otak serta pembesaran fizikal bayi. Okey? Baik. Jadi sedikit sebanyak Ustaz sudah kongsikan kebaikan garam ya, kebaikan makanan sihat, pengambilan makanan sihat. Perlu seimbang dengan hati yang sihat. Hati kita kena sihat, kemudian baru kita seimbangkan dengan pengambilan makanan-makanan sihat lain. Okey? Dekat depan ni ada tak sesiapa nak tanya apa lagi yang ada dekat rumah garam? Nanti Ustaz tunjuk dekat dalam rumah garam ni, ataupun apa kita panggil ni? Gedung garam. Gedung garam. Dalam rumah garam atau gedung garam ni macam-macam jenis garam ada. Macam-macam jenis garam. Nak garam bentuk apa pun ada. Nak jadi usahawan garam pun boleh. Sangat dialu-alukan. Sila datang terus ke sini. Boleh ambil nombor telefon tadi kita dah kongsikan kan? Dah kongsi tadi nombor telefon. Teks saja, nanti kita teks, boleh baca. Ustaz bacalah sekali lagi ya. 011-6564-6799. Ustaz ulang, 011-6564-6799. Kalau rasa call tak masuk tu, cepat-cepat WhatsApp je. InsyaAllah Mas akan menjawab. Lewat sikit tu biasalah, sebab yang menjawabnya seorang ya. InsyaAllah hari Sabtu Ahad pun kita jawab. Okey. Hadirin dirahmati Allah. Jadi Ustaz doakan pada semua sahabat-sahabat, biarlah kita sihat zahir dan batin. Di sini juga Ustaz telah okey, baik, kepada semua sahabat-sahabat yang ingin mengetahui apa bentuk ataupun apa produk lagi yang ada tanpa hadir ke rumah atau gedung garam kami, boleh datang terus, boleh layari laman web www.pembekalgarambukit.com. Ya, sekali lagi www.pembekalgarambukit.com. Boleh layari website kami. InsyaAllah kat sana semua ada dengan gambar-gambar sekali ada ya. Jadi kalau nak buat tambahan barulah boleh tanya, boleh WhatsApp ataupun call ya, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, selain daripada makanan, ikhtiar pemakanan, kami juga ada mengeluarkan produk-produk garam yang telah kita variasikan untuk kegunaan kepada peminat-peminat kucing contoh ya. Kepada peminat-peminat kucing, ada tak yang minat kucing? Okey, alhamdulillah. Okey. Semua siapa yang sayang kucing tu, cepat-cepat dapatkan garam mandian khusus untuk kucing kesayangan kita, yang kalau dia dah sakit, kalau pergi bawa ke klinik haiwan tu, kos dia beratus-ratus. Sekarang kita just buat maintenance je, dengan bersihkan haiwan kesayangan kita tu dengan mandian dengan modal yang sangat sikit. Kita boleh spray, kita boleh mandikan kucing sikit je. Semua ni ada kat sini. Ya. Tata cara pengambilan semua telah disediakan. InsyaAllah boleh gunakan dengan mudah ya. Semudah A je, tak ada B, tak ada C. Semudah A je ya. Ini lain macam sikit produk Ustaz ni Orang lain ada B, C dan tak ada, ini A je. Memang produk kita memang A ya, grade A. Begitu juga dengan lampu garam. Berkenaan lampu garam, sebenarnya bukan ni je. Banyak design banyak bentuk design yang telah kami customize, termasuklah bentuk-bentuk yang ada dalam website tadi. Boleh cepat-cepat search www.pembekalgaram
pembekalgarambukit.com. Dekat situ semua ada. Yang custom tu very limited tau. Kena cepat tau. Sebab nak raya ni, bulan puasa biasanya semua orang cari. Jangan tak dapat, sedih pula. Jadi ustaz tak boleh buat apa kalau lambat, tak dapat nak menolong jadi cepat-cepat. Jadi ustaz sangat harapkan dan mengalu-alukan sahabat-sahabat di luar sana, hidupkanlah, create, wujudkan suasana kehidupan yang sehat. Tujuan ustaz kongsi kebaikan garam ni supaya kita sehat secara tidak langsung. Sahabat-sahabat yang telah membeli, menyumbang kepada tabung program-program amal yang ustaz jalankan yang setiap hari. Ustaz dapat duit dari mana selain daripada duit kuliah ni? Inilah produk-produk yang ustaz jual ni lah. Yang you all beli sebenarnya you all sebagai salah seorang penyumbang. Alhamdulillah. Kak Lin penjemput rezeki, dia kata Assalamualaikum. Oh, Masya Allah. Waalaikumsalam Kak Lin. Terima kasih bersama kita bersiaran. InsyaAllah Kak Lin, terima kasih murah rezeki Kak Lin, bertambah murah rezeki. Sahabat-sahabat yang lain juga begitu, ustaz doakan bertambah murah rezeki. Cepat-cepat dapatkan. Ni ustaz juga ada keluarkan dengan sedikit inovasi beberapa produk, produk kesihatan spiritual, yang mana kat luar sana yang terasa stres, tak tahu punca, sakit tak tahu punca, dah pergi berubat dengan doktor tapi tak nampak solusi, bolehlah dapatkan produk yang telah kami lakukan proses ataupun terapi Al-Quran yang kita berikan nama sebagai dengan kaedah Ruqyah. Ustaz, kami nak dapatkan barang ni macam mana? Sama sahaja. Kalau ada siapa-siapa yang ada masalah, contoh yang berniaga dekat luar sana, sekarang ni ramai usahawan-usahawan keluar, usahawan-usahawan Bumi Putra, ramai, banyak sekali. Tetapi bila mereka sampai di pertengahan, mereka terpaksa macam diuji dengan satu benda yang mereka tak tahu puncanya, maksud ustaz. Sebab ustaz hampir setiap hari berjumpa dengan ramai orang, majoriti usahawan, orang yang berniaga sendiri, baik dari rumah ataupun yang dah ada premis yang besar, termasuk big founder, CEO. Rupa-rupanya perniagaan mereka terjejas, bukan mereka tidak cemerlang dalam marketing, bukan mereka tidak bagus dalam perancangan, atau tidak ada pasukan yang bagus atau tim yang kurang cekap, bukan. Setelah ustaz diagnose, berjumpa dengan mereka, rupa-rupanya ada masalah gangguan dan terhalang perniagaan mereka, sehingga menyebabkan mereka hampir berputus asa, dan ada yang nak gulung tikar, dan yang paling ustaz rasa sedih dengan ujian-ujian yang mereka tak dapat nak cari solusi ni, mereka hampir membunuh diri. Ini terkait dengan satu masalah yang kita tak boleh nak beritahu dengan tidak boleh zahirkan. Masalah ni kita panggil masalah gangguan spiritual, masalah gaib. Masalah baik daripada gangguan sihir, baik dari gangguan ain, hasad, yang semua yang berkaitan dengan masalah gangguan jin. Tak kisahlah gangguan jin apa, ustaz tak nak tahu jin apa, yang penting gangguan gaib. Inilah solusi yang paling mudah. Kalau kita nak tahu, ustaz saya nak try je, boleh tak? Yes, try dulu. Ustaz tak nak paksa. Tapi kalau dah tak ada kesan, tak ada, ustaz boleh ganti balik. Ni garanti ustaz ni, money back guarantee. Ustaz saja dah ni promote nak berniaga. Tak, ustaz ni nak bantu. Adapun berniaga tu akan datang kemudian. Dengan niat untuk membantu dengan kaedah begini, ramai yang telah memberi feedback. Ada yang minggu lepas ustaz ada bantu seorang usahawan di Putrajaya. Dengan izin Allah, ustaz pun tak boleh nak jumpa. Jadi dengan ikhtiar menggunakan produk ini, dia tidak boleh berjalan, kemudian sekarang dah boleh berjalan. Nampak tak? Kita ada option tanpa berjumpa dengan perawat, ataupun kadang-kadang pergi jumpa perawat kena tipu pula dengan perawat.
habis beribu-ribu tapi belum jumpa dengan solusinya. Adapun yang menyembuhkan ini pastilah dari Allah. Cuma dalam mencari kesembuhan, kena ingat kita perlu berikhtiar dengan cara yang dianjurkan, dengan cara yang syar'i. Jangan kita guna sesuatu yang terlarang, maksud Ustaz ya. Jangan sampai kita terlibat dengan sesuatu yang bercanggah, dengan menggunakan sesuatu. Contoh, kita nak lariskan perniagaan tetapi kita menggunakan susuk, menggunakan mentera-mentera azimat. Jangan kita menggadaikan akidah kita kerana mengejar sesuatu yang tidak seberapa. Tetapi insya-Allah dengan menggunakan ikhtiar, ya, yang barang yang ada depan Ustaz ni, ya, nanti admin akan up lagi di Facebook, ya. Boleh terus follow, nak tahu. Insya-Allah memang ramai dah terbantu dengan izin Allah. Jadi ini sangat membantu kita. Bagi mereka yang terganggu, sekali lagi Ustaz ulang, terganggu, yang ada masalah rumah tangga contoh, selalu berkelahi, masalah masih dalam rumah tangga, contoh anak-anak susah nak dengar cakap, anak-anak selalu menangis malam, terganggu, tidur selalu mimpi pelik, untuk yang businessman, businesswoman, sales naik dah cantik, tim dah bagus, tiba-tiba satu masa drop tanpa sesuatu yang masuk akal, tak ada faktor penguat contoh, ini solusi terbaik. Hubungi nombor kami tadi dan insya-Allah kami akan bimbing. Kami bukan hanya menjual, insya-Allah kami akan bimbing, kami akan sediakan waktu, Ustaz sendiri yang akan attend. Kita akan berjumpa, kita akan berjumpa. Jadi insya-Allah puas hatilah. Bukan setakat kami membekalkan produk, tapi kami akan bantu dan bimbing. Jadi di situ akan ada two-way communication juga agar Ustaz dapat boleh membantu dengan lebih efektif, Bagaimana cara nak guna garam ruqyah kami? Okey, baik, alhamdulillah. Soalan tu ada yang bertanya. Okey, alhamdulillah. Untuk menggunakan garam yang pertama, kita ada garam ruqyah ni yang kepada sahabat yang bertanya, kita boleh menggunakan dengan cara yang pertama. Kita boleh untuk mengesan sahaja. Contoh, kita nak tahu apakah, contoh, setiap kali ataupun waktu-waktu tertentu kita selalu pening kepala, ataupun setiap kali kita nak pergi premis perniagaan, nak pergi pejabat, nak pergi kedai kita, tiba-tiba kita pening kepala tanpa sebab. Contoh, kenapa? Kita dah pergi doktor ni, doktor kata tak ada faktor, tak ada masalah pun, darah, tekanan darah okey, apa tu semua okey dari segi medis. Nah, ini sangat dianjurkan. Pertama, dapatkan produk kita satu set ni, yang pertama kita gunakan ni dahulu. Ustaz share yang ni dulu, Ni kita boleh guna dengan 3 kaedah. Yang pertama, kita boleh mengambil aromanya untuk mengetahui apakah dalam badan kita ni ada gangguan ataupun ada energi negatif yang terkait dengan gangguan jin. Tak kisahlah gangguan jin sihir ke, saka ke, apa ke. Jadi boleh tengok, garam kita, tutup dia. Garam kita guna garam yang bukan calang-calang ni. Kita gunakan juga garam yang beriodin ni. Okey, di sini sahabat-sahabat semua yang ingin menggunakan, jangan takut gunakan produk ni tau, sebab dia tak ada memberi kesan atau respon yang negatif. Sekadar yang pertama paling mudah Ustaz nak kongsi, kita buka perlahan tadi. Yang ini yang selalu ada masalah yang Ustaz cerita tadi, selalu migraine, rasa malas, selalu rasa pening, rasa nak buat kerja tu memang malas betul lah. Padahal kita maklum itu adalah komitmen kita, kerja yang sangat penting, tiba-tiba rasa malas. Kita nak tahu apakah betul ada simptom masalah kita ni terkait dengan masalah gangguan. Kita buka, kemudian boleh ambil bau dia,
bagi orang yang ada masalah, yang pertama, lepas cium ataupun ambil hidu bau ni tadi, dia akan memberi kesan seawal 1 hingga 5 saat dia akan terasa gatal ataupun rasa mual, teringin nak muntah. Kalau rasa tak boleh tahan, awal-awal tu sediakan bekas untuk muntah je, plastik ke, bakul ke, ya, atau kalau di luar boleh muntahkan ke dalam longkang, ya. Jadi jangan takut. Nak keluar, muntahkan je. InsyaAllah yang niatkan dengan muntah tu semua penyakit kotoran kita keluar, ya. Ustaz, yang keluar muntah tu jin ke? Jangan fikirlah. Yang penting penyakit kita, ya. Tak kisah penyakit apa. Tadi Ustaz dah cakap yang selalu sakit bahagian atas ni, kepala. Sakit kepala, migrain, pening, ada masalah resdung. Siapa ada resdung? Banyak tengok Ustaz tengok bila ada orang jual produk-produk resdung, ramai orang komen dekat situ, nak beli. Cuba yang ni, cuba dapatkan yang ni, buat macam Ustaz ajar, cuba nanti komen, ya. Kalau rasa tak berkesan, macam Ustaz cakap tadi lah, nanti Ustaz return, Ustaz pulangkan balik duit, ya. Macam tu. Boleh keluarkan atau boleh hidup terus ke bekas ni tadi, ya. Dan biasanya akan ada respon, kita rasa mual atau gatal ataupun teringin nak sendawa. Itu adalah ciri-ciri dalam tubuh badan kita jelas sekali ada masalah gangguan, ya. Kemudian yang kedua, kaedah yang kedua Ustaz bagi 3 je tau, banyak lagi kaedahnya. Yang kedua, boleh ambil secubit garam yang telah kita lakukan terapi ni, kemudian kita campur ke dalam air minuman. Okey, kemudian kita larutkan. Kemudian kita boleh minum. Boleh minum. Perlu baca apa-apa lagi tak? Doa-doa Ustaz. Sebagai seorang Islam, Ustaz sangat menganjurkan minimum bacalah bismillah. Mudah tak? Mudah je. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Nak panjang boleh, nak pendek boleh, Alhamdulillah, kita boleh minum perlahan-lahan. Jadi, hadirin yang dirahmati Allah, yang dikasihi semua, simptom ataupun efek kesan daripada minum, sekiranya kita ada masalah, ya, kita juga akan merasa mual. Kadang-kadang simptom masalah kesihatan kita seperti migrain, pening yang teramat sangat yang kita rasa malas tadi kan, nak datang ke tempat tapak perniagaan kita, dia automatik akan hilang immediate. Itu tidak mustahil. Ramai sekali sahabat-sahabat yang telah berikan kongsi testimoni begini, ya. Lepas dia minum, lepas dia ambil, terus dia rasa semangat dia seperti datang balik. Begitu. Dia lebih bersemangat untuk melakukan rutin dan kerja-kerja daily hurdle, kerja-kerja rutin hariannya, ya. Baik. Yang terakhir Ustaz bagi yang 3 je tips, ya. Kita boleh lakukan mandian. Ada soalan lagi? Jadi Ustaz kongsi untuk tips terakhir. Kita ambil garam ni, sediakan baldi atau bekas air, besen atau ni, isikan sebahagian air, ambilkan 2 atau 3 genggam garam, larutkan. Kalau Ustaz nak letak 1 botol ni boleh, letak 3 botol pun boleh, ya. Jangan letak 1 guni lah, 1 botol ni tak ada masalah, ya. Itu lagi bagus, sebab kita nak dapatkan energi dan kebaikan dari segi nutrisi yang ada dalam garam ni sendiri. Sebenarnya garam dia dari segi saintifik pun lebih daripada 70 kebaikan yang kita boleh dapatkan, ya. Baik diminum, ya, baik kita makan. Kemudian yang kaedah yang ni kita hanya guna untuk mandian sahaja. Banyak kita dapat komen daripada sahabat-sahabat, bila jumpa kawan-kawan lepas perniagaan dia kurang baik, orang kata, I tengok muka you ni macam tak ada seri lah, macam tak ada aura lah, macam tak ada nur lah, macam-macam istilah kan. Ya, ini yang terbaik. Kita lakukan kaedah ini dengan menggunakan garam ruqyah yang Ustaz pegang ni. InsyaAllah, ya,
sepantas average lah, rata-rata bawah seminggu dah. Ada yang 1 hari guna je dah merasakan. Macam hari ni pun kami ada buat demo, tu baru berapa jam je kami demo. Semua majoriti cakap benda yang sama dan positif, alhamdulillah. Jadi ini Ustaz kongsi bagi yang tak dapat hadir hari ni, lakukan je. Tak rugi apa pun, InsyaAllah malah lebih kata memberi kebaikan. Kita tak perlu buang masa. Ustaz, saya nak kena baca Al-Quran lagi ke, nak terapi ni. InsyaAllah kita telah lakukan proses ini bahagian production, yang InsyaAllah Ustaz sendiri yang telah melakukan bersama tim. Jadi Ustaz tak perlu rasa was-was lah. Diri yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat yang Ustaz kasihi, terus boleh tinggal ambil dan guna saja, ambil dan guna. Jadi tak ada doa panjang-panjang. Nak baca doa tambahan, silakan. Nak bahasa Melayu, Ustaz saya tak pandai baca Quran, tapi kami ada masalah begini-begini, contoh, ambil dan gunakan semudah yang Ustaz kongsikan tadi. Baik. Puan Rosmah kata niat nak datang kursus hari ni tapi tak ada rezeki. Puan Rosmah, dari mana tu Puan Rosmah? Niat nak datang tapi tak ada rezeki. Benar, kerana setiap kebaikan itu adalah termasuk dalam cabang rezeki. Jadi memang betul Puan Rosmah kata tak ada rezeki. Tapi insyaAllah Ustaz doakan satu hari kita jumpa lagi, ada rezeki yang lebih baik pada pandangan Allah. Ustaz yakin nanti ada lebih baik, begitu ya. Jadi insyaAllah terus terima kasih juga bersama kita live petang ni. Saya doakan nanti kita dapat berjumpa Puan Rosmah, tadi Ustaz ada buat demo banyak betul. Jadi hari ni Ustaz share sikit-sikit je. Yang ni apa pula? Yang ni bagi orang yang betul-betul busy, bos yang busy yang tak dan nak buat benda-benda yang tadi, ataupun dah buat tapi nak extra energy lagi. Inilah sebagai booster dia, sebagai booster. Pergi dekat tapak perniagaan kita, contoh, pergi kita tengok pejabat daripada luar pun dah tak ada semangat, dah rasa mual lah contohnya. Tiba-tiba pula di rumah, sebelum keluar rumah, spray yang termasuk yang ada masalah dengan gangguan yang sama macam tadi. Kemudian juga sangat bagus untuk mereka yang sering was-was, kemudian jodoh. Maaf Ustaz kena cerita juga terkait dengan masalah jodoh. Selalu siapa di luar sana yang selalu ada gangguan putus cinta. Putus cinta, maaf Ustaz kena spray biar dapat jodoh ni. Mana tahu ada viewer yang terkena spray ni, adalah jodoh kita nanti. Jodoh dengan Ustaz, Ustaz lain lah, maksud Ustaz demo je. Gunakan spray ni, kemudian lakukan tugas seperti harian dengan semudah membaca Bismillah. Tolong jangan lupakan Bismillah. Ustaz saya tak pandai nak baca doa panjang-panjang, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Semudah itu. Sekiranya benar ada sesuatu yang tidak baik atau pendamping atau energi negatif yang kita ni 2021 ramai orang pandang kata, alah buat apa benda-benda macam ni. Kita tak kena, kita tak tahu. Bila dah kena, barulah sibuk terhege-hege, baru nak tercari. Jangan sampai kita dah betul-betul dah kata dalam kategori kritikal. Carilah waktu luang kita dengan ikhtiar alternatif ni. Ustaz hampir boleh Ustaz kongsi hampir sebulan beberapa kali meruqyah atau merawat di hospital, private hospital, pergi keluar masuk hospital. Bayangkan mereka yang dah reject hospital tu, yang doktor, maaf sahabat-sahabat yang dalam bidang perubatan, yang mereka dah diagnose, tiba-tiba kata tak dapat nak bantu, tak dapat nak ni. Cubalah ikhtiar dengan cara yang paling ringkas ni. Ustaz tak paksa pun, tapi insya-Allah ramai dah terkesan dan beri feedback positif. Sebab Ustaz sendiri tak mampu nak pergi setiap hari ke hospital, kerana ada beberapa tempat kena swab juga. Jadi Ustaz tak nak lah macam tu, Ustaz pula yang dianiaya. Jadi Ustaz kalau boleh ikhtiar dulu, kalau boleh pergilah ikhtiar dulu dengan cara yang mudah ni, dah dapat discharge,
Ustaz akan bantu di rumah. Begitu ya. Faham maksud Ustaz? Bukan Ustaz benci perubatan moden, tidak. Tetapi sahabat-sahabat dapatkan ikhtiar di hospital, di mana-mana klinik-klinik swasta atau klinik-klinik pakar ya. Kemudian kalau tak jumpa solusi, betul-betul dah memang hampir putus asa, jangan putus asa lah ya. Jangan letak tiada kamus putus asa dalam dalam ikhtiar kesembuhan. Apalagi kita sebagai seorang Islam kan dianjurkan berikhtiar dengan kembali kepada fitrah ya. Maksudnya dengan berubat, kita panggil perubatan alternatif juga Kami insya-Allah nanti Ustaz juga akan share kepada sahabat-sahabat yang selain daripada nombor tadi, sekiranya ingin mendapatkan rawatan terapi holistik, baik gangguan sihir, gangguan jin, gangguan yang mistik ya, untuk ikhtiar pemagaran, premis, untuk masalah kemurungan ya, masalah psikologi, banyak sekali. Hampir Ustaz boleh cakap hampir sebulan tu beberapa kes orang yang Ustaz bimbing, yang Ustaz bantu, mereka nak bunuh diri disebabkan masalah-masalah tekanan hidup ya. Jangan sampai begitu ya. Kepada sahabat-sahabat yang berada di luar sana juga, jangan sampai putus asa ataupun sampai nak bunuh diri. Call je nombor Ustaz secara peribadi, insya-Allah. Lambat sikit tu mungkin kalau Ustaz jawab lambat, tolong WhatsApp Ustaz. Sebab Ustaz banyak grup Ustaz bimbing ya. Boleh dapatkan nombor telefon Ustaz juga. 011 5899 7899. Baik, Ustaz ulang. 011 5899 7899. Sahabat-sahabat yang live bersama Ustaz, sekiranya nak tahu lokasi di mana, WhatsApp atau sebaiknya WhatsApp lah. Ustaz jarang angkat call kerana Ustaz banyak urusan. WhatsApp. Di seluruh negeri kami ada perawat-perawat yang syar'i, insya-Allah. Kalau dicontoh di Perak, nanti Ustaz akan bagi nombor telefon perawat Ustaz di Perak. Di Johor ada, di Kedah ada, setiap negeri insya-Allah ada wakil-wakil kami. Jadi sahabat-sahabat insya-Allah terbantulah, jangan risau ya. Okey, baik, apakah ada soalan-soalan nak tanya sahabat-sahabat? Okey semua, masya-Allah. Kena cepat call tau, cepat mesej, sebab hari ni dengan esok ada promotion ni. Ada promotion. Lebih kurang lah, Ustaz pun tak tahu. Nanti tanyalah nak dapatkan promotion apa free gift ke apa ke Ustaz tak faham sangat ni. Nanti cubalah nego. Siapa pandai nego tu banyaklah dapat promotionnya ya. Nak dapat semua ni. Nanti Ustaz akan tunjukkan barang-barang yang lain yang ada, ataupun boleh terus ke URL link yang Ustaz share tadi, www.pembekalgarambukit.com. Boleh tengok semua kat sana ya. Baik, sikit. Rasanya Ustaz terpaksa beransur dulu. Ustaz ada appointment lain. Ustaz doakan semua sahabat-sahabat yang Ustaz kasihi. Terima kasih banyak kerana luangkan masa dan juga yang berkongsi. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran kebaikan berlipat ganda, dan insya-Allah perkongsian demi perkongsian bermanfaat dari Ustaz akan lakukan setiap waktu yang berkelapangan insya-Allah. Semoga semua sahabat-sahabat yang ada, yang live atau yang melihat live nanti secara rakaman, dapat menjadikan Ramadan tahun yang akan datang, tahun ini maksudnya yang akan datang, lebih baik dan lebih berkualiti. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.